Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah melancarkan kompilasi PBL dan projek muda versi PKP. Jadi antara matlamat pelancaran tersebut ialah untuk memudayakan PBL dalam kalangan guru dan murid. Seterusnya, supaya tiada murid yang tercicir dalam pembelajaran. Jadi selaras dengan saranan ini, saya menyediakan panduan pelaksanaan kajian kes sejarah versi PKP ini supaya dapat disesuaikan dengan PBL ataupun projek muda versi PKP agar murid-murid mendapat pengalaman dan juga panduan yang bermanfaat semasa PKP ini dengan menjalankan aktiviti pembelajaran ataupun kajian yang sesuai dan menarik. Dalam masa yang sama, selain itu, ini juga merupakan satu proses PBD, pentaksiran bilik darjah berdasarkan tahap penguasaan. Jadi pelajar selain kita boleh nilai melalui proses PBD, pelajar juga berpeluang untuk mendapat sijil pingat, iaitu pingat emas, perak, gangsa dan juga sijil penyertaan sebagai markah co-curriculum dalam penilaian co-akademik. Kajian kes versi PKP. Jadi maksudnya bila kita sebut kajian kes versi PKP mungkin tidak sama 100% ya dengan kebiasaan yang kita buat di sekolah lah. Sebab ini kita sesuaikan dengan keadaan semasa PKP di mana sudah pasti murid-murid mempunyai pergerakan yang terbatas. Jadi ibu bapa ataupun kaum keluarga merupakan orang yang penting yang dapat membantu murid-murid untuk melaksanakan kajian kes ini ya. Ini hanya cadangan untuk tajuk soalan mengikut tingkatan, walau macam mana pun murid-murid boleh berbincang dengan guru-guru untuk memilih tajuk-tajuk yang dipikirkan sesuai. Untuk contoh kajian kes yang saya sediakan, saya telah memilih tingkatan 1 tamadun dunia dan sumbangannya. Lebih kepada pendidikan di negara China. Kemudian tingkatan 2 Kesultanan Melayu Melaka sebagai asas kerajaan masa kini, ini lebih kepada masyarakat Sabah dan Sarawak, masyarakat di Sabah dan Sarawak. Tingkatan 3 tindak balas masyarakat tempatan, merujuk kepada perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Jadi kalau tiada internet mungkin pelajar boleh memilih tokoh-tokoh tempatan lah yang berada di kampung masing-masing yang banyak memberikan sumbangan kepada kampung. Tingkatan 4 Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di bawah tajuk Pilihan Raya. Dan tingkatan 5. Tingkatan 5 ni dia special sikit, kita permudahkan sebab dia bukannya berasaskan KSSM kan. Jadi KBSM ni dia kita lebih permudahkanlah untuk pelajar ini, dan kita memilih tajuk lambang-lambang negara. Kebetulan tajuk ini juga merupakan tajuk yang sangat penting untuk SPM bagi tahun 2020 ni ya. Apa yang pelajar perlu buat ya. Jadi seperti saya katakan tadi, pelajar perlu pilihlah tajuk mengikut tingkatan masing-masing. Sebaik-baiknya ikut tingkatan masing-masing lah. Kalau tingkatan 1 pilih tajuk di tingkatan 1 supaya berlakunya proses pembelajaran yang lebih mudah lah kan, sebab buku rujukan ataupun buku teks memang pelajar ada. Kemudian pelajar perlu hasilkan satu laporan berkaitan dengan tajuk di atas. Jadi apa yang pelajar perlu kaji? Yang pertama, membuat tajuk kajian, kemudian membina pernyataan masalah, kemudian melakukan kajian literature, menentukan objektif kajian, menentukan kaedah kajian,
mengenal pasti sumber rujukan, menganalisis data dan membuat laporan kajian. Okey, calon-calon ataupun murid-murid ni sebaik-baiknya dapatkan dulu borang kajian kes ya. Borang ini sebagai panduan lah apa yang perlu murid-murid lakukan. Jadi di dalam di dalam tugasan ini sebenarnya saya sudah sediakan satu borang kajian kes yang mungkin boleh diguna pakai ataupun diubah suai mengikut kesesuaian murid-murid tersebut. Okey, secara umumnya kita galakkan pelajar buat secara individu disebabkan oleh keadaan masa. Walau macam mana pun ibu bapa ataupun kaum keluarga boleh membantu dari segi mendapatkan bahan-bahan yang sesuai lah dengan kajian. Walau macam mana pun penghasilan tugasan itu mestilah dihasilkan sendiri oleh murid-murid tersebut. Memilih tema ataupun tajuk yang sesuai. Ada banyak tajuk di dalam setiap tingkatan. Menentukan sekurang-kurangnya 3 objektif kajian. Menentukan pelbagai kaedah kajian. Kaedah kajian ni kita galakkan 3. Tetapi oleh kerana sekarang ni musim PKP, walaupun dia hanya ada satu bentuk, contohnya hanya ada buku sahaja, tetapi ada 3 buku yang berbeza, maka itu kita boleh anggap sebagai 3 kaedah kajian. Begitu juga dengan orang sumber, walaupun orang sumber itu satu, tetapi kalau dia boleh dapatkan 3 orang sumber, maka kita anggap itu sebagai 3 kaedah kajian. Ini kebijaksanaan guru-guru lah disebabkan oleh pergerakan terbatas pelajar-pelajar, maka kita permudahkan supaya tidak mengancam keselamatan pelajar-pelajar tersebut. Yang seterusnya ialah mengumpul sumber rujukan, menyiapkan tugasan kajian. Tugasan ni kita laksanakan selama 2 minggu. Jadi pelajar kalau di sekolah 6 kali perjumpaan. Jadi 2 minggu ni saya rasa satu jangka masa yang agak panjang lah. Pahami format penulisan hasil kajian. Walaupun kita punya hasil kajian kes ini versi PKP, tapi saya harap kalau boleh sebaik-baiknya pelajar memahami format lah, sebab ini penting bukan untuk masa sekarang tetapi juga apabila pelajar menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, di mana pelajar akan menemui format-format penulisan yang lebih sistematik. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, kajian kes yang dilakukan ini kita boleh juga jadikan sebagai satu instrumen pentaksiran murid untuk kajian kes yang 20% markah tu ya. Ini langkah-langkah pelaksanaan. Ini yang sangat penting sebab inilah proses dia. Kita sebenarnya mau pelajar mempelajari, bukan produk akhir tu sebenarnya bukan saja produk akhir tu penting, tetapi macam mana proses itu dilaksanakan. Yang pertama ialah, kalau kita tengok di sini ialah pernyataan masalah. Apa isu-isu yang pelajar ingin kaji. Kemudian yang kedua ialah kajian literature. Ini ialah kemungkinan ada kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh mana-mana pengkaji berkaitan dengan tajuk kajian, maka ini secara tidak langsung dapat membantu ataupun memudahkan pelajar untuk melakukan kajian terhadap tugasan tersebut. Yang seterusnya ialah menentukan objektif ataupun tujuan. Apa sebenarnya tujuan dia buat kajian ini? Kemudian cara yang dilakukan untuk mendapatkan sumber kajian. Seterusnya sumber rujukan ialah bahan-bahan yang digunakan untuk menyokong kajian tersebut. Analisis data. Analisis data ini yang sangat penting sebab ini yang akan menentukan keberkesanan penulisan laporan itu ya. Untuk analisis data ini yang paling penting pelajar kena faham adakah sumber ataupun bahan yang diperolehi itu dapat membantu pelajar untuk menjawab segala persoalan kajian. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan ambil sembarang sumber tapi tidak ada kaitan dengan tugasan. Yang terakhir ialah laporan kajian, ialah pelajar menghasilkan laporan kajian yang lengkap. Format nanti saya akan terangkan kemudian. Disebabkan kita ada pemberian pingat ya untuk tugasan ini juga sebagai markah kokurikulum, maka kita telah pecahkan aspek-aspek tersebut kepada
pemarkahan yang kita buat mengikut kesesuaian lah. Contohnya tajuk kita akan beri asal ada tajuk 1 markah, pernyataan masalah 5 markah, persoalan kajian 3 markah sebab ada 3 persoalan kajian ya, melibatkan pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah dan juga nilai ya. Jadi 3 itu 3 markah lah. Kemudian objektif sebab kita mau 3 maka 3 markah. Kaedah kajian pun kita mau sekurang-kurangnya 3 maka itu juga 3 markah. Okey, dapatan kajian ni kita bagi markah tinggi sikit 50 markah sebab inilah dia punya nadi utama ya, sebab penghasilan tersebut merujuk kepada dapatan kajian. Kemudian kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan ini mesti merangkumi 4 aspek yang penting iaitu pengetahuan, nilai, harapan dan cadangan. Jadi sekurang-kurangnya ataupun sebaik-baiknya pelajar buat 4 perenggan iaitu perenggan pengetahuan, perenggan nilai, perenggan harapan dan juga cadangan. Okey, rujukan menyenaraikan apakah sumber-sumber yang digunakan untuk membuat tugasan ini. Format penulisan sumber rujukan ni ada disertakan, nanti pelajar boleh tengok. Okey, lampiran ni adalah bahan sokongan ya, seperti gambar ataupun peta, jadual. Okey, untuk sebagai bahan-bahan sokongan bahawa memang benarlah kajian itu dilaksanakan. Dan yang ke-10 ialah kreativiti. Kita juga memikirkan kreativiti ataupun macam mana sebenarnya pelajar itu menghasilkan tugasan itu. Jadi ini sebagai motivasi supaya pelajar tidak buat sesuatu tugasan itu secara sambil lewat atau asal siap, tetapi kita mau satu tugasan yang kemas dan berkualiti. Jadi jumlah keseluruhan markah adalah 100 markah. Okey, daripada 100 markah tersebut kita nampak pecahan di sini 0 hingga 16 markah tahap penguasaan 1, 17 hingga 32 markah, tahap penguasaan 2, 33, 49, 3, 50 hingga 66, 4, 67 hingga 83, 5, 84 hingga 100 markah 6. Okey, di sini satu yang penting juga yang saya sebutkan tadi, pemberian sijil pingat. Jadi untuk mendapat sijil pingat emas, pelajar perlu tahap penguasaannya 6. Untuk perak 5, untuk gangsa 4 dan untuk dapat sijil penyertaan pelajar mesti dapat tahap penguasaan sekurang-kurangnya 3. Okey, cadangan proses kerja pelaksanaan kajian kes. Okey, jadi kita cadangkan kajian kes ini akan dilaksanakan bermula pada 1 hari bulan Mei lah, maksudnya esok 1 Mei lah dia punya tugasannya bermula. Okey, 1 hingga 3 hari bulan ini mungkin perbincangan di antara guru dengan murid-murid berkaitan pemilihan berkaitan dengan panduan macam mana tugasan ini dilaksanakan, apakah tajuk yang sesuai, dan daripada tajuk tersebut macam mana membina pernyataan, masalah dan juga persoalan kajian, dan seterusnya membuat perancangan ataupun kerangka pelaksanaan tugas itu ya. Okey, yang kedua, selepas sudah ada perancangan barulah membuat kajian, mencari bahan ya, mencari bahan iaitu kajian literature yang bersesuaian sekiranya adalah berkaitan dengan tugasan pelajar, menulis objektif kaedah, menulis objektif kajian, kemudian menggunakan kaedah kajian untuk mencari maklumat, kemudian maklumat tersebut mestilah dikumpul mengikut sumber lah, sebaik-baiknya dikumpul mengikut kategori. Mana satu sumber rujukan buku, mana satu sumber rujukan melalui temu bual, ataupun mana satu sumber rujukan melalui sumber internet. 9 hari bulan, ini sangat penting sebab pada masa ini pelajar perlu menyesuaikan sama ada sumber-sumber yang diperoleh itu sangat sesuai dan memang dapat membantu murid-murid untuk menjawab pernyataan masalah dan juga persoalan dalam kajian. Dan satu lagi perkara yang penting ialah pastikan bahawa sumber yang diperoleh adalah sumber yang sesuai, tepat dan asli ya. Bukannya sumber yang ditulis dengan oleh orang yang tidak mahir ataupun sumber tidak autentik lah. Kemudian 14 hingga 18
menulis laporan hasil kajian. Jadi hasil kajian ini boleh dihasilkan dalam pelbagai bentuk. Ini contoh saja seperti buku scrap, video ataupun slide PowerPoint. Kalau ada lagi cadangan-cadangan yang lain yang dipikirkan sesuai, boleh juga dikemukakan, dan tugasan mestilah dihantar pada atau sebelum 18 bulan 5 2020. Okey, aspek penting dalam penghasilan laporan kajian ya. Okey, ini ada 8 aspek penting. Yang pertama tajuk, ini kita ikut semula ya, apa yang ada di dalam di SKP berkaitan dengan kajian kes. Tajuk, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif, kaedah, dapatan, kesimpulan dan cadangan, rujukan, lampiran. Okey, ini contoh tajuk. Saya pilih tajuk tingkatan 2 bab 10. Jadi kajian kes saya ialah keunikan tarian tradisi Sumazau masyarakat Kadazan Dusun di Penampang Sabah. Okey, persoalan pernyataan masalah iaitu kita mau tengok apakah isu utama yang ingin dikaji ya. Jadi berdasarkan isu ini kita akan beri penerangan secara terperinci berkaitan dengan kepelbagaian sejarah budaya mempengaruhi keunikan tradisi sesuatu kaum. Bincangkan. Okey, daripada pernyataan masalah tadi, kita akan membina persoalan kajian. Ya, persoalan kajian ini kita kecilkan skop mengikut 3 aspek yang penting, iaitu pengetahuan. Kita mau tahu apakah latar belakang masyarakat Kadazan Dusun di Penampang Sabah. Yang kedua, kemahiran pemikiran sejarah. Kita mau mencari bukti dan membuat rasionalisasi mengapakah adat resam masyarakat Kadazan Dusun ini dianggap unik, ataupun mengapakah tarian Sumazau itu dianggap unik. Dan yang ketiga, nilai ya. Nilai, bagaimanakah kita dapat mengekalkan tradisi masyarakat tempatan pelbagai kaum supaya tidak tenggelam di bawah arus zaman. Okey, jadi nilai ini mungkin bekerjasama. Semua pihak harus bekerjasama untuk mengekalkan tradisi masyarakat pelbagai kaum ini ya. Okey, kemudian objektif kajian, ini tujuan kenapa pelajar itu menjalankan kajian tersebut. Okay. Jadi contoh penulisan kajian ialah melalui kajian ini saya dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang latar belakang masyarakat Kadazan Dusun di Penampang Sabah. Jadi sebenarnya untuk objektif ni kata tugasnya yang penting ya. Seperti mengetahui, memahami, menjelaskan, menerangkan. Itu pentingnya di setiap satu persoalan tu dinyatakan itu ya. Kemudian kaedah kajian, ada banyak kaedah kajian yang boleh dilakukan oleh pelajar, tetapi seperti yang saya beritahu tadi, dalam tempoh PKP ini, kaedah kajian ini kita minimumkanlah. Yang penting pelajar selamat, jangan keluar sehingga membahayakan keselamatan. Sebenarnya daripada internet, minta bantu daripada keluarga pun boleh mendapatkan bahan-bahan ataupun maklumat yang diperlukan. Kaedah melayari internet, kaedah pendidikan, perbincangan, kaedah temu bual. Kalau temu bual sebaik-baiknya lah perlu ada soalan temu bual. Untuk temu bual ini mungkin boleh temu bual ibu bapa ataupun saudara mara yang berhampiran, ataupun kalau ada nombor telefon ketua kampung boleh menelefon ketua kampung tersebut ya. Jadi macam mana pelajar hendak melaksanakan tugasan? Jadi seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelajar yang tidak ada masalah dari segi liputan rangkaian internet, tetapi ada juga pelajar yang menghadapi masalah talian internet, khususnya pelajar-pelajar yang tinggal jauh di kawasan luar bandar. Jadi kita bagi beberapa cadangan. Kalau dia lakukan secara talian tidak ada masalah. Ada banyak benda yang dia boleh dapat daripada talian, seperti menggunakan internet, boleh Google saja dan search. Kemudian TV online, radio online, buku online, majalah, jurnal,
Okey, boleh juga mendapatkan maklumat melalui Skype, okey, secara bertemu bual, ataupun mendapatkan maklumat melalui Telegram ataupun WhatsApp apps ya. Manakala di luar talian, pelajar boleh gunakan buku teks ya. Buku teks, setiap pelajar mempunyai buku teks, jadi tidak ada masalah sebab kita buat kajian pun berdasarkan tingkatan masing-masing. Ataupun buku ilmiah, temu bual keluarga, akhbar, dapatkan majalah, menonton televisyen, radio, mungkin ada VCD berkaitan dengan tarian Sumazau, ataupun mungkin sebelum ini pelajar ada gambar-gambar lama, okey, berkaitan dengan tarian Sumazau ini, sama ada pelajar itu sendiri terlibat dalam tarian tersebut ataupun ahli keluarga ya. Okey, ini contoh produk tugasan versi PKP ya. Okay, jadi yang pertama ialah buku skrap ataupun folio ataupun hanya ditulis dalam kertas kajang. Tapi seperti saya bagi tahu tadi, kreativiti itu sangat memainkan peranan yang penting. Okey, ini contoh buku skrap ya. Ada pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif kaedah kajian, dapatan kajian, kesimpulan, rujukan, lampiran. Okey, kemudian dari segi PowerPoint pula, okey, ini contoh PowerPoint. Okey. Kemudian rakaman video, mungkin pelajar boleh minta kaum keluarga untuk rakam video dia ketika pelajar memberi penerangan berkaitan dengan tugasan tersebut ya. Okey, ini contoh penulisan rujukan. Kita ada contoh penulisan buku ilmiah, jurnal, akhbar, majalah, orang sumber. Okey, kalau orang sumber ada borang soalan temu ramah itu dilampirkan ya. Kita mau umur, nama, umur dan alamat. Okey, melawat tempat kajian, internet, televisyen, VCD, DVD, sumber lain. Okey, kemudian lampiran, okey, peta ataupun gambar yang sesuai. Jadi cikgu rasa setakat itu saja penerangan berkaitan dengan penghasilan ya, kajian case versi PKP. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini dapat memberi panduan lah secara tidak langsung, memberi gambaran bagaimana tugasan itu boleh dilaksanakan dan disiapkan. Walau macam mana pun ini hanya sebagai panduan, semuanya berbalik kepada budi bicara dan pertimbangan guru-guru penilai, sebab guru yang akan menilai. Okey, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.